Nabi sebut tuan-tuan, orang yang menangguhkan bayar hutang adalah satu kezaliman, sebab dia menyusahkan orang. Kita mungkin nak guna duit tu, tapi orang meminta tolong, mungkin ada kesempitan, anak nak masuk belajar ke kan, lah ni musim budak-budak nak masuk U balik, anak nak masuk belajar tak cukup duit, nak kena beli laptop hak tu hak ni, ataupun sakit nak kena pergi hospital, benda emergency, kita dahulukan. Kita mungkin ada perancangan, dan di atas tempoh perjanjian, waktu berjanji tu tak dapat tuan-tuan. Dia bukan sekadar menzalimi orang, bahkan dia juga menunjukkan pada diri dia ada ciri-ciri kemunafikan. Sebab Nabi sebut tanda orang munafik ni ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila dia bercakap, dia bohong. Kalau kita sebut apabila dia bercakap bohong, tak apa sedap tuan. Dia kena ubah sikit. Buka mulut je bohong. Saya tak tunjuk kat siapa lah kan, tapi ini bahasa kalau orang dengar ni dia sedap lah sikit. Selalu duduk dengar kan. Buka mulut je bohong. Ayat tu kalau sebut dia jadi lagi terus. Tu yang pertama Nabi SAW sebut. Yang kedua tuan-tuan, wa idza wa'ada akhlafa. Ni termasuk dalam orang janji nak bayar hutang. Apabila dia janji, dia mungkiri. Mai pilah apa alasan pun, apabila sampai tempoh waktu dia seperti yang dijanjikan, maka tak kala itu dia mesti tunaikan janji dia. Kalau dia tahu dah tak boleh, biasanya orang kata awal, ni nak sampai tempoh bayar dah, duk berasa macam tak mampu nak bayar. Kita boleh tahu tuan-tuan, tak perlu tunggu hari last deadline, awal boleh tahu dah. Apa salah kita habaq awal-awal? Mak, ni patutnya minggu depan nak kena bayar dah hutang ni, tapi duk berasa dah ni tak boleh nak bayar lagi ni, tak boleh nak bagi full, bagi setengah lu boleh tak? At least something lah. Hak ni sengap tu. Sampai tahap kita call pun tak angkat, kita WhatsApp pun satu tik mak kita jadi musuh dia pula. Belum habis kita merata corok. Kita nak ambil hak kita, bukan kita nak minta lebih, nak kena riba pun tak. Nak minta balik hak kita je berdasarkan perjanjian. Ciri-ciri orang munafik. Ingat tuan-tuan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan dalam dasar neraka yang paling dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia serupa diletakkan di dalam dasar laut tuan-tuan. Duduk dalam sekali, macam mana nak timbul naik tuan? Tak mampu tuan-tuan. Mana kata dia sentiasa akan terus berada dalam keadaan diazab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan sekadar menzalimi, dia juga mewarisi kemunafikan. Tuan-tuan sakit hati tuan. Saya ada sampai lah tu ada orang berhutang. Kita ni sampai saya pun dah putih hubungan, bukan kata putih hubungan, sampai saya bagi kata putih kat dia lah. Tak apalah, kalau kata tak orang bayar juga, saya akan tuntut kat sana. Dia satu orang yang hari tu dia ada buat perjanjian, macam mana akan ada masalah, kita kena dahulukan. Lepas tu dia kata nak bayar, tak bayar tuan. Mungkin untuk tuan-tuan tak banyak, tapi untuk saya benda tu berharga tuan, 5,000 lebih kurang. Daripada 7,000 ada 5,000. Sekali minta dia bagi sikit, sekali minta dia bagi sikit. Kita pun jadi segan tuan. Sampailah tak boleh buat apa dah. Tapi kita tengok kawan ni, dia ni jenis minat dengan politik. Sekali dia ada TikTok, dia buat TikTok, dia biduk dengan menteri ni, dia bini. Lepas tu ada kedai, sekali cerita tukar sport rim kereta. Tuan-tuan tak terbakar lah. Tengok tukar sport rim kereta, betul-betul biar barang tuan. Ustaz-ustaz ke? Kan? Adakah itu satu keperluan? Kita pun jadi geram kau ni. Sampailah, tak apalah, moga Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang terbaik adalah memaafkan dan menghalalkan segalanya. Tak pernah terfikir pun nak halal, tapi dah sebut dengan tuan-tuan ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti baik, kita halal bilah. Kan? Kadang-kadang itu juga satu ujian daripada Allah. Tapi kalau di sana Allah tetap nak meneruskan penghujahan, Allah tetap nak membela nasib orang yang dizalimi, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab janji demi janji. Saya tak larat terima janji dah tuan-tuan. Jadi saya duk bercakap kat tuan-tuan ni yang duk kata orang berasa apa semua tu, ni saya cakap berdasarkan diri saya. Tak cerita, tak dengar cerita orang lain. Dia bukan masalah angka, dia bukan masalah nilai tuan-tuan, dia masalah akhlak dan adab. Waktu hampa susah orang tolong.
Waktu hamba memerlukan, orang bagi. Kan? Apa salah untuk hamba faham balik benda tu? Mungkin waktu tu orang ada keperluan, tapi orang dahulukan hamba. Bukankah itu satu kemuliaan? Yang ni tak banyak ada pada orang. Apatah lagi jenis kaki skema, dia suka pinjam duit orang, dia pinjam, dia hilang.